Oleh itu dengan molek kita jaga molek supayanya nak lepaslah kita daripada celaka kecelakaan ini mana tak butung dan tak bertuah sama ada dunia sama ada akhirat. Lebih lagi di akhirat tak butung bila ada sebelah perkara ni. Allah tu dia deh. Ni maknanya kita tak setujulah dengan sebelah perkara ni. Bila kita tak setuju dengan sebelah perkara ni, begitu jugalah sebelah perkara ni juga kita tak setuju ada di saudara kita. Bila saudara kita semacam kita juga, kita tak setuju juga supaya sebelah perkara ni berada di saudara kita. Satu, mana? Yang pertamanya ayyakuna harisan ala jam'il mal, bahawa adalah ia lobo di atas menghimpunkan harta benda. Lobo atas himpun harta. Lobo di atas himpun harta. Lah mana himpun harta? Nyata zahir di hari ni. Boleh dah 10 kita katanya nak 20. Cukup ke tak lagi 20? Tak, nak 30. Cukup ke tak lagi 30? Tak berapa cukup lagi nak 40. Itu makna haris, lobo. Di atas menghimpunkan harta kekayaan dunia ni. Semacam mana tu ada celah tu, allazina jama'a malan. Segala mereka yang menghimpun ia akan harta. Wa'addadah. Himpun dah, lepas tu bila pula berapa. Allah, Masya Allah. Hipun lepas tu bila. Lagu tu lah kita kedudukannya. Bagi orang kekayaan, bagi orang kaya, raya dengan harta punya, tak kan? Sampai ke bila tu bukan kata di luar. Dalam semaya pun ada bila juga. Boleh sekian, taruh sekian, tinggal berapa, katun tu berapa, labur sebanyak mana, boleh hipun sebanyak mana, masuk banci sebanyak mana, keluar banci, rairap sebanyak mana, raicai sebanyak mana, dia himpun dia berapa semua, dia kira tu. Hatta di dalam semaya pun kita ada kira juga. Itu bukan dah lah. Dia panggil lamsin, dia panggil lagu tu. Tak lakoh dah lah. Sebab tu dicelak oleh syarak menghimpunkan lobo. Lobo di atas himpun harta. Kalau kita kata lobo di atas membelanjakan harta, tak apa. Boleh kita belanja. Itu tak apa, tu dipuji. Tadi dia nak pada dulunya zahid dunia, raghiban fil akhirah. Waktu alamat dipuji, alamat butung. Tapi akal satunya lobo. Lobo ni makna tak nak kenyih. Tak berasa kenyih. Hak Nabi katanya wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min arba. Ya Allah, aku minta berlindung dengan dikau daripada 4 perkara. Ada ayat semua tu. Min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin. Wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba'. Daripada nafsu yang tak berasa kenyihnya. Allah, Masya Allah, nafsu kita ni sudah sungguh dah. Aduwika nafsuka allati baina jambaika, Nabi kata. Yang paling seteru, Nabi ibarat dengan isim tafdil. Aduwika. Yang paling seteru, bagi seteru akal. Aduwika. Mana seteru ni pun ya ada hak lebih, ya ada hak kurang. Dia ni seteru juga dengan kita, tapi tak ada setara mana weh. Allah ni gak seteru sungguh dengan kita, gak seteru sungguh. Siapa kita nak dengar suara dia pun tak boleh. Dia nak dengar suara kita pun tak boleh. Dia dengar gerakkan kita pun tak boleh. Kita nak dengar gerakkan dia pun tak boleh. Allah mana dia berdeki sungguh, seteru sungguh kita dengan dia. Ini orang panggil aduwika. Nafsu kita ni, hak dalam hati kita masing-masing ni, dia panggil nafsu kallati baina jambaika. Nafsu hak duduk di antara dua lambung kita ni. Duduk sini ni, Nabi katanya yang paling seteru kita sekali. Maka hak Nabi kita minta berlindung dengan Allahnya, wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak kenyih-kenyih. Ni tak kenyih ni lah dia panggil lobo. Lobo mana? Lobo di atas himpun harta. Kalau kita lobo di atas himpun kebajikan tak apa. Sebab dalam Al-Quran Tuhan kata falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Itu disuruh fastabiqu, maka hendak belomo-lomo lah dekat dengan lobo lah, belomo lah. Fastabiqul khairat, maka hendak belomo lah, akan buat kebaikan, buat baik. Itu khairat, akan buat kebajikan. Belomo lah atas buat kebajikan. Tak apa. Waktu disuruh kita belomo, falyatanafasil mutanafisun. Belomo juga tu. Hak ni tak apa nah. Ingat lobo di atas himpun harta ni janganlah. Tu dia deh. Baik, sebab harta ni juga Tuhan katanya innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Dan sesungguhnya harta kamu, anak pinak kamu merupakan fitnah. Sungguh. Kalau kita ada perhati tengok ada mau cerita ni dah ada mari ke rumah hari-hari ni lah. Tadi ada dak mari nak royak tu teriak dah. Mari nak royak nak buka mulut nak royak buka anak tu pun air mata nampak berlari dah. Kesedihannya sedih di atas berlakunya, sedih di atas berlakunya begitunya, begininya begitunya. Tu dia deh. Tu orang panggil apa tu? Melakukan fitnah dengan sebab anak kita. Berlakunya fitnah dengan sebab harta kita. Tapi Tuhan kata wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah di sisinya balasan yang besar. Dengan sebab harta ni Allah balas banyak, dengan sebab kekayaan ni Allah membalaskan banyak. Allah membalaskan dengan sebab anak kita ni Tuhan balas banyak. Menjadi jariah dengan sebab anak, orang panggil jari, mana ada berlari. Bukan makna kata harta wakaf saja. Anak pun dak berlari juga, pahala dia dak buat kita. Kita tak ada dah, tapi ada dia tu lah. Dia dak berdoa, dia dak buat kebaikan, dak semaya dak berapa semua sekali, mana dapat untung kepada kita sebagai ibu bapa. Sebab kita ni sebagai penjaksa, dia ni jaksaan bagi kita ibu bapa. Nak boleh ke ada dia, kita lah. Jaksa kita lah timbulnya anak isteri, timbulnya anak cucu. Arti anak kita daripada usaha kita, anak kita, cucu kita daripada usaha anak kita. Jadi anak kita, usaha kita, cucu kita, usaha anak kita. Dia panggil anak bil wasitah, panggil lagu tu. Anak dengan cara wasitah. Bila anak dengan cara wasitah dia panggil, anak kita buat kebajikan, boleh kepada kita. Cucu kita buat kebajikan, boleh juga kepada kita, tak cek. Sabit cara duk lari sangat tu. Jangan beri zakat kepada anak. Atas nama anak miskin, jangan beri zakat kepada bapa. Atas nama bapa tu miskin, tak boleh, sebab dia punya hubungan rapat luar ni. Nak buat celuk dengan zakat tak boleh, zakat je wajib khas dah. Jangan gitu. Ingat hari ni kita mengaji dengan dua tak apa dah hari ni. Jadi nak royak katanya himpun harta ni, jangan. Himpun tak apa, tapi jangan kita kata lobo di atas himpun sampai ke bakhil. Itu saja tafsirnya. Bakhil daripada zakat, bakhil daripada buat kebajikan, bakhil daripada tolong-menolong orang susah. Buku gapo kita kata. Cuba kita perhati, tengok korun dengan Musa, bukan orang luar sangat korong dengan Musa ni, tapi sebab apa punah dia korong ni asalnya orang miskin, asalnya orang anak ramai, orang miskin, kesusahan lah dia. Susahnya korong ni dia buat rayuan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, suruh Nabi Musa tu berdoa lah kepada dia supaya dia dapat kekayaan. Teriak bila aku dah kaya hai Musa, jadi makna kata agama ni boleh tupai aku lah. Mana aku boleh bantu orang susahnya, boleh keluar zakat, boleh tolong-menolong masyarakat. Tu masa berjanji. Belum daripada kaya, berjanji lagu tu lah. Belum daripada kaya raya, lagu tu lah mereka berjanji dengan Musa. Tapi ingat berjanji dengan Nabi tu, berjanji dengan Musa. Maka Musa ni Nabi Allah, berjanji dengan Nabi Allah lagu tu saat itu jagalah. Kalau silap janji, besar kesalahannya orang tu. Silap janji, besar benar kesalahan. Sebab Musa janji, Musa ni menepati wahyu daripada Allah. Apa hak Musa kata? Semua tu wahyu dari Allah. Musa dia tak bercakap dengan nafsu dia. Kena supaya tu juga hak Nabi kita, ayat tu kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukan Nabi kita saja tu, Nabi lain pun wahyun yuha. Mana hak Nabi bercakap wahyu dari Allah, Nabi Musa bercakap wahyu daripada Allah. Kalau gitu Allah perintah supaya Musa ni ikuti zakat di korun, tapi korun tak mau beri. Korang kata harta ni hak dia, kekayaan ni hak dia. Walhanya bila kita bahagia mari, kekayaan hak kita, zakat ni bukan hak kita. Bila zakat ni bukan hak kita, sebab tu wajib beri zakat pada hari tu selalu dah. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Tuhan kata, mu kena beri zakat kepada fakir miskin. 7-8 bahasa tu. Mu kena beri bila? Yauma hasadih. Pada hari mengetai tu. Kita mengetai hari ni. Hari ni kita kena beri zakatnya. Cukup hul bila? Hari ni cukup hul. Hari ni kita kena beri zakat. Nanti keran sebulan. Tak boleh. Dia nak keran ni jika cukup syarat tak apa. Keran lagu mana? Dah tak ada ni. Orang nak menerima pun tak ada ni, keran dulu. Di tempat kita sini makna orang miskin ada seorang dua, tapi dia terbit luar kampung. Dia akan keluar, dia kelik mari hari sekian, pada tanggal sekian, pada hari sekian, dia akan sampai kelik. Kalau gitu, berasa nak nanti sebab kita nak week dia. Pas dia ni pulaknya orang waris kerobat kita rapat. Dia ni kerobat kita rapat. Adik-beradik kita ia rapat. Adik-beradik ia rapat, tapi dia tak ada di masa ni, dia tak ada, dia pergi ke sana, lepas tu dia nanti esok lusa tolak dia kelik mari. Itu ulama katanya boleh kita nanti, tak apa lagi.
Dia sebab apa? Sebab kita nak beri zakat kepada dia ni, satunya beri zakat, yang keduanya boleh silaturrahim, kerabat adik-beradik kita. Jadi beri dapat dua untung dia panggil. Beri zakat sah. Beri zakat ke siapa? Inilah kepada kerabat kita ni. Makna beri satu dapat dua dia panggil. Dapat mana? Dapat silah. Dapat kita hubung dengan kerabat kita. Wazil qurba wa atizal qurba, dan memberilah akan zat qurba wa atizal qurba. Qurban mana? Kerabat bahasa kita orang dekat mana adik beradik hak dekat tu dia panggil qarabah. Itu dia. Kita dia panggil adik beradik, panggil makna panggil waris. Ni waris ni bila pakat mari penuh hari raya dah. Ingat weh semua ni taj waris semua ni 2 3 40 orang ni waris belaka ni, waris belaka ni. Daklah maksud dengan waris tu apa? Asalnya waris tu makna orang yang dapat makan pesaka. Ni bukan dapat makan pesaka semua. Waris dengan maknanya adik beradik, kerabat dia panggil. Bahasa kita duk kecek tu waris. Waris ni orang dapat pesaka. Kalau dia mati, kita boleh hak dia. Kalau kita mati, dia boleh hak kita. Kalau dia mati, kita boleh hak dia. Itu mana waris. Kita panggil waris. Tak apalah kita kurang. Tu dia nah. Jadi hasilnya korun tadi tu dia kaya dengan sebab berkat doa musuh. Sebab itulah masa kita dak pergi pala budak tu kita ambil doa Nabi berdoa kepada anak tak ada apa. Sebab harta ni orang panggil puca juga harta ni. Kekayaan kita ni sebagai satu saulat. Kalau kita nak bantu agama, dia kena pakai harta. Jadi apa nak royak? Nak royak kata diri semata-mata harta tak apa. Agama dia kena pakai harta. Tengok Nabi kita faham ambil Khadijah. Sebab Khadijah ni mana orang ahli kehartawan, ahli kekayaan. Mana Khadijah ni orang ahli menego, orang kaya. Diri harta semata-mata ambil harta tak dicelakan. Nak celakan, nak harta boleh membantu ke agama Allah. Hak dia tak sinya, hak dia celanya haris, lobo di atas menghimpun ke harta hingga sampai bakhil. Semacam mana Qarun, semacam mana Sa'labah di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah di masa Musa itu Qarun. Tengok tu. Apa serupa ke tak? Abdurrahman bin Auf masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kekayaan dia sebagai orang kayanya Abdurrahman. Tapi bukan maksud dia menghimpun ke harta atas nama kecelakaan, tidak. Harta banyak. Abdurrahman kaya, Nabi Uthman menantu ni kaya, Abu Bakar kaya. Tengok dia gerbek harta dia sebanyak mana nak hijrah pergi kepada Madinah tu, harta dia. Dia tak saja. Mana buku himpun harta ni, himpun bila tak bagi kepada orang, tak bantu agama Allah, tak beri kepada orang fakir miskin. Ini hak dicelakan. Kalau kita himpun untuk nak bagi tak apa. Tu dia dia. Ni kena suruh molek jadi buat kasar sangat betul ni. Takut demo kata ke tek sikit harta tak boleh. Bukan mana tak boleh. Mana tak boleh betul ni. Bukan tak boleh telat gitu bukan. Dia kena pandai kira juga betul mana hak tak boleh. Betul mana hak dicela haris ala jam'il mal. Haris itu tak boleh. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Payah suka yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu annama lahu akhlada. Ni hak tu hadap celah ni. Dia faham kata harta dia lah boleh mengekalkan dia, harta dia lah boleh jaga dia, harta dia lah boleh tu boleh ni. Ni hak tempat salahnya. Arti milik harta tak menjadi kesalahan tapi niat molek. Tu dia deh. Tengok Abu Bakar tu ayat mana? Tu dia dah tak ingat ayat pula dah. Hei, dia pegang tangan Rasulullah. Beri. Tadi ada. Beri. Tengok ni saya bagi dua nah. Ni saya beri untuk sabil Allah. Ya tengok ni Tuhan puji kekayaan mereka. Tapi orang miskin pun Tuhan puji juga. Ali miskin dia. Tu dia miskinnya ke mana? Hanya sikit cara dia. Orang hak kaya, hak semacam Abu Bakar, dia banyak. Puji cara dia. Ali ni orang miskin, Tuhan puji cara dia. Dia tak ada, hanya beri cara tak ada. Sampai itulah 10 kok dengan 1000 ni orang panggil pahala mana banyak. 10 kok kita belanja dengan 1000 kita belanja mana banyak. Kan dia nak jawab tu bukan boleh menentu tu. Bukan tepat menentu lak kata orang ni belanja 10,000 lebih daripada orang belanja 1000 ataupun 100. Sebab apa? Sebab 1000 nisbah dengan demon ni sikit ya. Tapi 100 nisbah dengan demon ni banyak dah. Nisbah dengan demon ni 100 ni banyak. Nisbah dengan demon ni 1000 sikit. Lepas tu tepat nak menentu mana banyak. Nanti bukan kita tu menentu sangat-sangat tu. Allah tu menentukan. Allah menentukan. Makna kita beri tu orang panggil beri tu, kita beri 100. Bagi orang ada 200, beri 100 tu banyak. Saya ada milik harta 200 kok je.
200, 300 nak belanja ahli dan sebagainya. Kalau lah kita belanja 100, tinggal lagi 100. Mana sikit harta kita? Banyak harta kita. Banyak nisbah dengan 200, kita belanja 100 tu banyak. Tapi bagi orang nu 1000, orang demo ada 1 juta, sikit. Tu dia nah. Hingga siapa? Kita beri 1000 ni. Tak ada berasa ke apa. Bye-bye. Tak ada berasa ke apa. Tak ada berasa kata luak. Nipisnya. Tak ada berasa kata saya pun 1000 tak ada berasa saya sebab kita ada berjuta, beratus-ratus ribu kita milik harta. Waktu bet 1000 tak ada berasa apa. Tapi susah hatinya bagi orang ada 200 kok nak waktu bet 100. Bila ada 200 kok waktu bet 100, Allah habis dah duit kita habis dah. 100 waktu bet 100, 200 waktu bet 100 mana? Luak dah kita. Mana? Susah hatinya kita. Sebab kita ada belanja ni, nak beli muka ni, nak beli muka tu, nak beli muka tu, nak beli muka ni, tapi duit ada 200, waktu bet 100, susah hati kita. Tak semacam dengan waktu bet 1000 orang ada 100 ribu. Jadi makna katanya kelebihan saat ni tu belum tentu lebih hak 1000 daripada hak 100. Tapi kalau kita tengok pap ruam, dia tengok kulit-kulit, takkan lagi lebih hak 100 daripada hak 1000. Tengok pada rupa zahir kena kata hak 1000 lah lebih pada hak 100. Tak, di sisi Allah Taala belum tentu. Tengok kerana apa, sebab gapo dia beri ni tekan ni gapo, lawan nafsu setara mana. Syaitan pula mau jangan diberi. Kalau mau berinya akan jadi apa? Jadi innasyaitana ya'idukumul faqra. Syaitan janji ia akan kamu akan fakir. Kalau mau beri juga mau akan sesak. Jangan. Mau jadi beri banyak. Mu kena hipung tu beri banyak. Mu jangan beri banyak, mu kena hipung tu beri banyak. Tu bit natijah katanya hipun lobo di atas hipun harta ni orang panggil minasyaqawah. Setengah daripada alamat kecelakaan wal iyaza billah. Janganlah tu dia nah. Boleh kita belanja, boleh kita membantu banyak lagi. Ingat nah di akhir zaman tidak ada orang nak terima. Sekarang ni ada lagi orang nak terima sedekah, terima zakat, terima sedekah, tapi dalam hadis sebut kata di akhir-akhir zaman tidak ada orang nak terima sebab pakat kaya bila. Kaya belaka dah. Tak ada nak ambil demo dah. Nak dak weh? Tak ada nak. Ambil lah. Tak ada nak. Aku berpelana dah. Aku berlamuk dah. Aku banyak dah. Jadi nak buat amal susah masa tu, nak beri pada orang-orang yang nak terima tu kebanyakan jadi kaya bila. Ini pun menunjuk kata alamat HP dah kemaknya. Tu dia deh. Habis setakat itulah.